أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين سنن الصلاة المكتوبة قبل الدخول فيها makna sunat-sunat semaya. Di sana ada pula semaya sunat. Ni sunat-sunat semaya, makna perkara-perkara yang sunat kita buat. Yang belum ada semaya, yang di dalam sembahyang. Di sana ada sembahyang yang sunat kita sembahyang. Itu mana as-salatun nawafil. Nafilah, as-salatun nafilah. As-salawatun nawafilah. An-nawafil. Jadi sunnatus salati al-maktubati qabla ad-dukhul fiha. Maknanya perkara-perkara yang sunat semaya, yang makna semaya maktubah sebelum daripada masuk padanya, sebelum masuk daripada as-salatil maktubah. Qala wa sunanuha, bermula sunat-sunat as-salah. Mana as-salawatul maktubah, mana semaya, mana sunat-sunat, perkara yang sunat kita buat. Yang berkaitan itu sebab ada yang sebelum dah juga di dalam semasa melakukan semaya itu sendiri. Qabla ad-dukhuli fiha syai'ani sahaja. Makna perkara sunat hok kita buat belum daripada masuk daripada semaya fardu, ialah dua perkara. Gabriel al-adhanu, yang pertama adhan wal iqamatu, dan iqamah. Qala walamma faragha min al-arkan, tatkala telah selesailah oleh musannif rahimahullah taala min al-arkan, daripada menyatakan, daripada berbicara tentang rukun-rukun semaya, syara'a fi zikri sunani. Nescaya jawab kepada lamma, nescaya masuklah musannif rahimahullah taala fi zikri sunan, pada menyebutkan perkara-perkara yang sunat. Maknanya perkara-perkara sunat kita buat sebelum ada semaya dan di dalam semaya. Faqala, ataf kepada kata syara'a. Jadi tatkala makna syara'a, faqala, maka berkata oleh musannif rahimahullah taala, wa sunanuha, bermula sunannya, segala sunat-sunatnya, al-maktubah, ayil maktubati, tafsir kepada dhamir. Itulah makna semaya maktubah, semaya fardu 5 waktu. Qabla ad-dukhuli fiha, sebelum masuk padanya pada al-maktubah. Ay qabla talabbusi biha, sebelum daripada bertalabus dengannya, dengan al-maktubah. Bertalabus makna bersepakai. Sebelum daripada bersepakai. Bersepakai maksudnya ialah melakukannya dah. Bersepakat tu maksudnya macam kita pakai baju. Belum daripada pakai baju.
Ada bahasa duk pakai baju nah. Gitulah seolahnya bandingan dia nah. Sebelum daripada talabus bersepakai makna belum ada buat. Belum ada buat nah. Belum daripada melaksanakan maktubah tu. Tu. Jadi ialah dua perkara nah. Biha ay bil maktubah ialah dua perkara. Al-awwalu yang pertama al-adhanum. Yang pertamanya ialah azan. Wa huwa bil mu'jamati dan al-azan itu dengan makna huruf yang bertitik, mana zal. Kalau tidak bertitik al-adanum. Apa dia al-adanum? Tak tahu. Cari dia kamu. Nah. Atau al-adanum. Jadi al-mu'jamah mana yang mu'jam maknanya yang bertitik. Karena Arab ni tak ada titik asal dia. Tapi muncullah juga Yusuf mana Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Mana yang mengambil tanggungjawab untuk meletakkan titik pada orang panggil ayat-ayat Al-Quran dalam mushafil Quran. Kalau tidak kita nana bagi hingga lagi kita mengaji naham. Tapi kalau titik tahulah moga dia orang Arab tak apa, moga dia bahasa Arab dia tahulah, dia reti lah Jadi mana Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni seorang yang agak dikenali sebagai agak zalim lah dalam melaksanakan tugasan dia pandai-pandai dia, suka-suka dia dia buat Jadi adik-beradik dia Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi itu yang membeli mana rumah Nabi SAW setelah Nabi itu berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Itu diambil alih oleh sepupu baginda Rasulullah SAW, Aqil bin Abi Thalib. Kalau dia sebelum daripada dia meninggal dunia, dia telah jualkan kepada anak-anaknya rumah tu. Rumah Rasulullah SAW, tempat kelahiran Nabi SAW di Syekh Ali atau Syekh Bani Hashim. Kemudian mana di zaman khilafah mana Harun Ar-Rasyid kepada Harun Ar-Rasyid itu nama dia Khayzaran. Kerana dia tu khalifah. Khalifah raja saja dulu khalifah. Maka dia mengarahkan tapak itu didirikan masjid. Namun selepas datang kerajaan Arab Saudi, makna tapak masjid itu diruntuhkan. Kemudian marilah pula zaman mantan kepada Datuk Bandar kepada Makkatul Mukarramah. Itu mengarahkan supaya didirikan perpustakaan Makkatul Mukarramah sehingga hari inilah. Jadi maknanya adik-beradik kepada Hajjaj Hasan Muhammad bin Yusuf, maknanya dia yang beli daripada anak-anak maknanya apa nama Aqil anak kepada Aqil, mana Aqil sepupu anak sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayatnya maknanya ialah walaupun dia tu ada reputasi, makna ada sisi hitamnya, tapi jasa dia pun agak-agak besar juga bubuh titik tu mu'jamah makna i'jam. Jadi mu'jamah makna dzal, maksudnya al-adhanum, bukan al-adanum. Al-adanum boleh jadi ada makna, boleh jadi tak ada. Tu carilah dalam kamus. Dalam mu'jam qala lughatan apa makna al-adhan dari sudut bahasa? Al-i'lamu, pemberitahuan. Tu al-i'lam, tu maksudnya ialah al-adhan dari segi bahasa. Qala Allah Taala, mana dalil dia? Dalil dari segi lughah, dari segi bahasanya ialah membawa pengertian makna al-i'lam. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzim fin nasi bil hajj. Dan adzin makna ai a'limhum bih. A'limhum, beritahu akan mereka itu dengan haji. Royak kata wa haji, mari pakat wa haji ke Makkahul Mukarramah, ke Baitullahil Haram. Mana hajjul bait. Itu maknanya bagi tahu kepada manusia. Itu jadi maksudnya ialah al-adzanu dengan makna i'lam itu digunakan dalam Quran. Mana Quran ada menggunakan perkataan azan itu dengan makna bahasa, bukan dengan makna syarak. Dia dalam Quran pun makna ada, dia terkadang dia guna dengan makna bahasa. Terkadang dia guna suatu kalimat itu dengan makna istilah. Tu. Maka kita tengoklah dia punya qarinah dia menghendaki makna yang mana. Manakala makna syar'i itu makna itu tidak munasabah, maka itu bermakna ialah dia memakai dengan makna orang panggil apa makna bahasa. Tak kira kita nak kata wa adzin fin nasi bil haji. Maksudnya azan dengan makna Allahu akbar, Allahu akbar. Tak munasabah.
Maksudnya ialah digunakan makna dia tu ialah makna bahasa lughatan wa syar'an, makna istilahan, dan pada syara' al-adzan wa syar'an, mana azan dengan makna syara' qaulun ialah perkataan. Bila qaulun makna terkeluarlah, makna kharaja makna al-fa'lun, makna fi'lun. Ataupun perbuatan. Qaul makna fa'lu qalbiyun, perbuatan hati. Itu bukan qaul. Qaul mana qaulun misalah qaul, perkataan. Tapi bukan sebaran, maksusun, perkataan yang tertentu. Yang tertentu tu maksud dia ialah yang maklum, yang makruf dah. Kalau orang kata azan, tak usah kata kita orang Islam. Orang bukan Islam pun di negara kita yang semuanya yang bergaul dengan orang-orang Islam yang tidak ada sifat anti kepada Islam. Dia orang kafir itu dia ada macam-macam. Dia ada orang bukan Islam, dia orang kafir tu dia tidak anti kepada Islam. Tapi tak cakap ajak masuk Islam, dia tak masuk Islam. Tapi dia tak menunjukkan sikap anti, marah, benci kepada orang Islam, benci kepada Islam, tak ada. Tapi sebahagiannya menunjukkan sifat anti, sifat benci, prejudis kepada orang Islam. Kecil-kecil lagi dia ada, ajar dah. Bila di azan itu ada anak murid Ambok dia bagi tahu. Daripada Sarawak Jadi apabila dia kedengaran maknanya azan makna khususnya kaum mana bukan semua boleh jadi, tak tahu Allah alam. Tapi yang orang panggil yang dia dapat kesan, dia tahu Tianhua makna konton Tianhua lah maksudnya. Bila diazankan, dilahumkan lafazan, dia ajar kepada anak dia. Dia panggil menanam benih-benih kebencian. Benci kepada Islam. Daripada kecil lagi dia telah ditanam dengan rasa benci kepada Islam. Tu anjing orang Islam duduk menyaluk dah tu, dia kata. Dia kata lagu tu. Dia asuh, dia tarbiyah untuk rasa benci kepada Islam dengan macam-macam momok-ke. Jadi bila dia mari tempat kita bergaul dengan jadi dia tahulah keadaan sebenarnya macam mana jadi dia ada orang yang bukan Islam itu dia tidak bersifat anti. Cuma dia tak mau masuk Islam, sama ada dia menyembunyikan perasaan, tapi dia tak nyatakan itu ada sebab-sebab karena dia minoriti. Boleh jadi dia tak menzahirkan. Dikala dia jadi majoriti, dia zahirkan kebencian kepada Islam. Tapi ada orang yang kita tahu, maksudnya berdasarkan kepada korinah tertentu, kelu-kelu tertentu, maksudnya dia tidak anti pun kepada orang Islam. Kepada orang Islam. Cuma dia, masuk Islam, tak sih dia kata. Kamu tak sahaja aku masuk Islam, dia kata. Dia marah kalau kita ajak dia marah. Sensitif. Maksud dia nak pergi juga agama dia. Tapi dia tidak, bukan dia duduk gora dengan orang Islam. Jadi dia bergora dengan ilmu-ilmu Islam. Maknanya dia tahu sifat 20, dia apa apa umpama Cina kapung hok jalan rumah hanan alah kotak kong alah kau kemobu jadi karena dia bergaul jadi apa nama dia apa Pak Cu Pak Uak tu pamen di Pasir Tumbuh dekat Mondok Pasir Tumbuh panggil Pak Uak nama dia Uak panggil Pak Uak jadi dah orang panggil duk berasa macam ingat kau dia tu Melayu kita tak tahu kata tu waktu pakai nama Melayu pun ada Jadi rakyat mana orang kafir pun dia ada beberapa kategori. Ada beberapa kategori mereka yang bahkan mereka marah kalau ada orang tu makna kecam kita orang maknanya Islam kan dia marah. Dia kata Islam tidak lagi tu makna dia bahaya juga sikit-sikit. Tapi dia tak dapat hidayah sehingga dia tak boleh masuk Islam ataupun dia kerana ada kekangan-kekangan. Supaya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hujung-hujung akhir-akhir hayat baru masuk Islam bukan bermakna dia tak mahu kepada Islam. Dia dakwah yang pertama Nabi tu tak masuk Islam, ramai tak masuk Islam tu bukan bermakna gagal. Sebab mereka ini akhirnya masuk Islam juga. Lama kelamaan sebab dia nak ambil keputusan untuk nak masuk Islam tu dia ada banyak kekangan-kekangan. Untuk dia melepasi daripada kekangan itu, sebab itulah pendakwah tak boleh berputus asa. Jadi maksudnya kita kena mengetahui apa yang jadi terlekat di mana dia tu. Dia tu terlekat mana yang dia tak boleh mana. Sebab cara dia tak ada nampak duduk bergelar kepada Islam, doa nyanyi kepada Islam. Tak ada Jadi dia macam jinak lah dengan Islam tapi apa dia tak boleh masuk. Kita tak cakap ajak misal. Itu dia adalah kita kena carilah buah-buah duduk terlekat tu di mana sebab tu tak boleh nak hukum sama di sana ada orang yang sangat membenci kepada Islam. Antaranya kerana kejahilan mereka tak tahu dan sebab apa. Kerana dimomok-momokkan daripada awal lagi mereka terdedah kepada orang panggil tarbiyah membenci Islam. Tu.
Jadi enggak sebab tu apatah lagi. Orang Islam sendiri pun tak nampak kecantikan Islam sebab dia jahil dengan Islam. Tak tahu hukum-hukum fiqh ni, menyebabkan dia tak nampak comelnya Islam ni. Kalau lah dia belajar fiqh, belajar syariah, di sana dia akan menemui macam Allah ni agama Islam. Dia akan jumpa, dia sendiri akan jumpa di tempat-tempat tertentu kerana setiap orang menghadapi masalah yang berbeza. Jadi kefahaman yang berbeza, akhirnya dia akan ada sesuatu yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia sehingga dia nampaknya comelnya Islam. Oleh kerana ni orang Islam sendiri pun dia tak nampak Islam tu comel, bagus. Sebab itu dia tak berapa sayang kepada Islam. Dengan sebab itu tidak begitu nak mempertahankan Islam. Tak rasa marah kalau Islam diperkotak-katikkan, dicabul. Orang Islam diganyan, mana kita tak terasa ni. Sebab apa? Sebab tak rasa saya kepada Islam, tak rasa saya kepada umat Islam. Dan itu menyebabkan orang panggil kurangnya qadri imanina, makna iman kita. Baiklah, maknanya yang dikatakan puasa pada puasa pula dah mana azan. Apa kata puasa sebab saat ni saat ni di masjid kita baru masuk bab puasa. Kita pun ya tolak baru masuk bab puasa dah tu 10 tahun lebih dah. Apa rasa? Kita tu 10 tahun lebih baru sampai bab puasa. Sudah molek 4 bulan lebih lagi nak puasa, sudah molek. Siapa tu nak minggu tu? Anak mengajar nak minggu, masjid Mutakif lain tu tak ada. Semua duduk duk main bagi semua tu. Baiklah, maknanya ni azan. Pada syarak azan itu ialah qaulun makhsusun yu'lamu bihi, yang diketahui dengannya dengan qaulin makhsusin ni. Waktu salati waktu semaya. Al-mafrudati, yang difarduakan dia. Tetapi maksud dia bukan terhenti di situ. Maknanya bukan untuk tahu masuk waktu sahaja. Sebab apa? Sebab kita kena kembali kepada tarikh tasyriknya. Macam mana ditasyrikkan akan azan? Kalau kita boleh tengok ayat yang berkaitan dengan azan ini, kita boleh tengok dalam kitab tafsir ayat ahkam umpamanya. Di sana ada tafsir yang sangat baik seperti Rawahimul Bayan. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan makna bagaimana terjadinya orang panggil ditasyrikkan akan azan ini. Maksudnya ialah kerana sahabat-sahabat begitu sukar untuk mengetahui masuk waktu. Untuk apa dia? Untuk meninggalkan pekerjaan mereka untuk pergi semaya berjemaah bersama dengan Nabi SAW. Maksudnya ialah makna azan itu bukan sekadar untuk memberitahu i'lam. Betul lah makna bahasa dia i'lam, memberitahu. Beritahu itu untuk kepada dia supaya orang jual obat, dirayak lebih obat dia. Lepas tu nak suruh kepada dia, nak suruh kita belilah. Bukan saja-saja dia rayak mana obat dia lebih, tidak. Produk dia ni terbaik punya, tidak. Malaikat ialah supaya kita mendapatkannya, supaya kita beli. Jadi samalah juga azan itu diketahui dengan itu dari segi definisi dia, dari segi takrif dia. Tapi maksud dia dia lain pula. Hak ni dipanggil definisi, makna takrif. Yang diketahui dengannya akan masuk waktu. Lepas tu kalau tahu masuk waktu, buat kepada dia. Supaya kita bersegera kepada sembahyang berjemaah di tempat-tempat yang didirikan sembahyang jemaah. Qala al-aslu fil adhan, al-aslu bermakna dalil. Asal mana dalil azan, yakni tasyri'iyatul azan, ditasyri'kan akan azan, yakni sunat azan itu mana dalil dia? Wal aslu fihi qabla al-ijma', bermula asal padanya pada azan sebelum daripada ijma'. Qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huk sani wa adzin finnas. Wa adzin finnas itu bukan dalil kepada azan, itu dalil kata azan tu bermakna al-i'lam. Wa adzin finnas bil hajj. Hak tu Allah Taala guna perkataan azan tu dengan makna i'lam. Itu bukan orang panggil tasyri' azan, tidak Nak ayat tu pun guna maknanya azan itu dengan makna i'lam. Sekarang mana dalil? Dalil kata tasyri', ditasyri'kan akan azan ni maknanya sunniyah. Makna pada keadaan dia tu makna sunat kita azan. Ialah qabla al-ijma', sebelum daripada ijma'. Qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, wa idza nadaitum ila shalah, apabila kami serukan, apabila kamu seru kepada semaya. Itu satu, yang pertama. Wa khabarus sahihaini, dalil yang kedua, idza hadaratis salatu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim,
apabila hadir oleh semaya, yakni masuk waktu semaya fardu, falyu'adzin lakum fayu'adzil lakum, maka hendaklah azan oleh seorang kamu, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah menazankan bagi kamu oleh seorang daripada kamu, wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah menjadi imam akan kamu tuh paling tua paling besar. Itu adalah tafsir itu adalah makna akbar itu ada khilaf. Akbarukum yang akbar yang paling besar daripada kamu. Itu mana. Jadi kita syahid kita sininya ialah falyu'adzin, maka hendaklah orang panggil azan oleh seorang kamu. Jadi fa'alul amri menunjuk makna ifadatul makna wujub, memberi faedah akan makna wajib manakala tidak ada qarinah-qarinah yang memalingkan makna sarifah anil makna wujub itu. Wa tsani al-iqamah, yang pertama makna yang sunat kita buat sebelum daripada semaya ialah azan. Yang kedua wal iqamatu, ialah iqamah. Fil asli, pada asalnya masdaru aqama. Iqamah pada asal bahasanya kalau kita jelujuk akar umbi perkataan al-iqamatu itu adalah masdar kepada aqama. Aqama sulasi mazid satu haraf. Jadi daripada aqama yuqimu iqamatan. Jadi daripada aqama madinya wasumya zikrul maqsus bih, dan dinamakan zikir yang tersebut. Mana zikir yang sebut? Yang maklum, yang ma'ruf tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bihi dengannya dengan al-mazkur minal iqamah. Jadi di dalamnya dia kata fal aula an yakul biha, sebab dia klik kepada al-iqamah. Oleh kerana dia wak domeh jatuh, tak ada masalah juga. Kena wak marji domeh, kena wak jatuh jugalah. Pak wak jatuh nak wak lagu mana? Buat al-mazkur atau mazukiro. Jadi kemudian kita al-mazkur dia tak sudah situ pula Jadi kalau wak domet jatuh tino selalu, jadi klik kepada al-iqamah selalu dah tu. Jadi limadza, kerana apa? Dinamakan zikir yang tertentu itu, yang iqamah itu bihi dengan al-mazkur, yani al-iqamah sini, li'annahu yuqimu ila shalah, kerana seorang muazzin itu dia mendirikan makna kepada semaya. Makna iqamah tu maksudnya al-mazkur inal iqamah itu mendirikan makna dekat kepada mendirikan semaya. Wal adzanu wal iqamatu masyru'ani bil ijma'i, bermula azan dan juga iqamah ditasyri' kedua-duanya diperundangkan akan dia ala sabilin nadbi, atas jalan sunnah itu bil ijma', dengan ijma' ulama. Fahuma sunnatun lil maktubati, maka keduanya al-azanu wal iqamatu sunnah, hukum dia adalah sunnah lil maktubati, bagi semaya fardu, duna ghairiha, tidak lainnya al-maktubah, selain daripada semaya maktubah, semaya fardu 5 waktu itu tak sunnah kita azan, tak sunnah kita iqamah. Kata ghairiha tu kan dia bayan kepada ghairiha itu minas salawat, daripada semaya-semaya huk lain daripada semaya fardu, huk lain daripada semaya maktubah ni, tak sunnah azan, tak sunnah iqamah. Yang sunnah azan dan iqamah itu ialah bagi semaya fardu sahaja. Kas sunani, apa dia? Ghairiha tu minas salawat. Kas sunani, seperti semaya-semaya sunat. Wa salatil jinazah ataupun janazah. Wa salatil jinazati atau wa salatil janazati. Boleh. Mana semaya jenazah tak sunat kita azan, tak sunat kita iqamah. Wal manzurati, semaya yang dinazarkan, kita bernazar semaya sunat tu, jadi dia jadi wajib lah. Walaupun dia tu status dia tu jadi wajib, tapi tak sunat kita azan, tak sunat kita iqamah. Li adami subutihima, limadza, kerana apa? Bapa tak sunat kita azan iqamah? Li adami subutihima fi, kerana tidak sabit keduanya azan dan juga iqamah fihi fi ghairiha sini, padanya, yakni pada lainnya al-maktubah, tak ada sabit datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahawa Nabi ni ada azan dulu selain daripada salawatil khams itu, ataupun iqamah dulu, dok bukan setakat kata tidak disunatkan, bal yukrahani fihi, bahkan dimakruhkan keduanya. Gap dia azan dan iqamah tu makruh hukumnya fihi fi ghairiha, pada lain daripada al-maktubah, kama sarraha bihi, sebagaimana mentasrihlah dengannya dengan idrab. Mana idrab? Bal tu dipanggil lil idrab. Sebagaimana telah mentasrihkan dengan katanya dengan bal saat ni. Bal maksudnya mana idrab paling. Bahkan yukrahani fihi tu sebab dia tasrih dengan sahibul anwar tu kita Anwar. Tu. Sebab dia Yusuf bin Ibrahim Izzuddin Al-Ardabili. Adapun di hadapan kita tu ialah Syekh Izzuddin Al-Bunu Payungi. Kotor tu. Ada kita pun ada juga Syekh Izzuddin tu. Jadi ni Yusuf bin Ibrahim Izzuddin, gelaran dia. Izzuddin tu makna gelar. Mana Izzuddin Zainal Abidin atau orang Arab dia tidak letak nama, dia letak laqab, mana gelar. Tapi kita orang Melayu ni jadi nama belaka. Dia jadi nama belaka, dia tak ada dah makna kunyah kau. Mana orang panggil laqab pun tak ada, dia jadi nama belaka. Zainal Abidin itu nama. Pada orang Arab dia tidak jadikan nama tu, dia panggil laqabum, makna laqab, gelar. Maknanya perhiasan agama dia tu, pedai agama tu gelar. Nama dia lain Yusuf umpamanya. Jadi tu kita Al-Anwar dia tasrihkan bahasanya makruh, bukan setakat tidak sunnah, bukan makruh. Qala wa yushra'ul adhanu fi udhunil mauludil yumna, ditasyri'kan ala sabilin nadbi. Wa yushra'u ala sabilin nadbi, di atas jalan sunnah, ditasyri'kan di atas jalan sunnah al-adhanu akan adhan fi udhunil mauludil yumna, pada telinga maulud. Maulud ni mana baby lah, anak yang dilahirkan. Pada telinga baby hok belah kan azan. Wal iqamatu fil yusra, dan iqamah pada telinga belah kiri maulud, anak yang baru lahir. Tu kata balah tu kama sayati, sebagaimana lagi akan datang bayanuha, oleh keterangannya insya-Allah taala fil akikah, dalam bab akikah sana. Nantilah dalam bab akikah sana kita akan berjumpa bahawasanya dia sarihkan kata sunat kita azan, sunat kita iqamah. Tu. Jadi hak ni royak dah bela-bela, royak hak sini duk cara bab apa? Duk cara bab azan. Hak sana duk cara bab akikah. Tapi bela-bela tu dia sembahlah makna perkara-perkara yang sunat. Berkaitan muta'alliqun bil aqiqah. Wa yushra'ul adhanu aidan, dan ditasyri'kan akan azan juga ala sabilin nadbi, di atas jalan sunnah juga kal gabosan ni kal azan fi udhunil maulud. Azan aidan idza taghawwalat, jadi sunat kita azan bila dapat baby. Azan telinga kanan, maknanya iqamah telinga kiri. Lagu tu juga sunat azan juga idza taghawwalatil ghilanum. Ghilan tu makna jin lah, jin hatu syaitan. Yabbaga, baga mana aitalawwanat fi suwarin, makna yang berwarna-warni. Mana talawwanat mana yang berbagaimana fi suwarin, pada rupa. Dia mari baga ataupun dia panggil ngosek lah, ngosek. Tu berkata kita kata makna mengosek. Bila mengosek, mengosek sama ada dia berupa ataupun dia kosek kok benda-benda, wak bunyi makuk ko, wak bunyi itu terbuka. Tu maksud mana ghilan, mana jin taghawwalat. Ai tamarradatil jannun. Tamarradat itu maksud itulah maknanya. Tamarradat itu tafsir dia ialah talawwanat fi suwarin, berwarna-warni. Berwarna-warni itu maksudnya bukan warna-warni. Okey, warna-warni. Hatu balah tu dia warna-warni supaya pelangi ke? Tidak. Maksudnya dia berupa dengan macam-macam rupa. Sebab kita kata dalam kitab hikam tu dia panggil talawun. Allah Taala talwinkan ibadah. Maksudnya ialah Allah Taala mewarna-warnikan, maksudnya mempelbagaikan
ibadat, ada puasa, ada semaya, ada macam-macam. Nah, tu ada hikmah dia. Nah, tu. Jadi, limadza li khabari sahihin, kerana ada hadis yang sahih warada fihi, yang datanglah, yang sabitlah padanya pada tasyri'ul adzan idza taghawwalatil ghilan. Ada begitu. Nah, tu. Dia ada hikmah di dalam tu. Dia kata wa hikmatul azan fil yamil lima zakarana apa ni. Apa sunnah azan pada bagi annal azana afdalu minal iqamah, kerana azan tu lebih mulia, lebih afdal daripada iqamah. Jadi kanan lebih mulia daripada kiri. Jadi azan itu hikmah dia lah, li kauniya aktsara naf'an, kerana azan lebih banyak dia punya manfaat dia. Wal yaminu asyrafu minal yasar, kanan lebih mulia daripada yasar. Jadi hak mulia dia letak tempat yang mulia. Yuri munasabah lah dia panggil ta'adulan. Biar seimbang. Dia panggil kena. Mana kena tempat dia tu. Biasa ke bang. Jadi mana azan kerana dia lebih mulia daripada iqamah. Maka gi azan tu pada telinga kanan lebih mulia daripada kiri. Apa azan lebih mulia daripada iqamah? Kerana orang panggil manfaat dia lebih banyak daripada tu. Itu mana di antaranya. Warada fihi qala wa yundabul adzanu lil munfaridi, disunatkan azan juga bagi munfarid. Munfarid orang semaya sendirian berhad, sunat juga dia tu azan. Wa an yarfa'a sautahu bihi, dia bahawa mana sunatlah dia angkat ke suaranya munfarid orang semaya seorang diri bihi dengan azan. Dia azan, dia nak semaya seorang diri pun sunat azan. Kenapa? Situ kita payah makna lil maktubah. Azan tu lil, ada kata lil wakti. Ada lil maktubah. Tu. Seperti inilah macam kita dah. Kalau lil wakti semata-mata, jadi tertegahlah lepas orang mengajar tu, kadang-kadang siapa pukul 8.30 sekarang, pukul 8, pukul 8 2 minit, begitu maknanya masuk insya. Orang tak boleh azan sebab lil wakti sajalah, tidak. Dia lil wakti, lil maktubati. Tu. Dan lil solah kerana semaya, dan semaya maktubah. Jadi illa malaikat ada istisna, dia kok mana pun dia kena ada illa. Sebab tu dia ada perkataan illa, kadang-kadang dia guna lakin tu. Wah juga duduk main Kelantan sokmo gila juga alah ko Selatan ni jauh lakin tu. Jadi ada lakin, ada illa, sebab dia sesuatu perkara tu pada dasarnya begitu, tapi ada pengecualian, mustasnayat. Tu. Illa bimaudhi'in waqa'at fihi jama'atun. Malaikat dengan tempat yang berlaku padanya maudhi' itu jam'ah. Qala fi Radah, berkata Imam Nawawi dalam kitab Radah, ka asliha sebagaimana asal Radah Imam Rafi'i, wa ansarafu, dan mereka jamaah sani sudah berpaling, sudah dah. Jadi wa yu'adzinu lil ula faqat. Jangan hak kedua tu boleh azannya. Sebab apa? Takut dia nak jaga hak ni, takut jadi mudarat, takut jadi talbis. Takut jadi talbis, jadi kesamaran lah. Kesamaran. Jadi untuk yang pertama saja, min salawatin, daripada faqat hanyalah min, salah daripada beberapa semuanya, walaha yang mengiringi akan dia. Ya salawat. Wa mu'zamul azani masna, kebanyakan daripada azan itu masna. Masna ni dua mana? Allahu akbar, Allahu akbar. Kebanyakan daripada wa mu'zamul iqamah furada, kebanyakan bukan semua. Kebanyakan daripada iqamah tu makna furada, makna sosok. Jadi macam mana masna tu makna dua. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu tak apalah sekali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali masna. Mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad, dua kali. Tapi kalau iqamah kebanyakan dia, Allahu akbar, Allahu akbar, dua.
Nah, sebab tu dia kata muazzam banyak ke. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah furada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali je. Tidak dua. Itu muazzam. Wal aslu fi dzalika, bermula asal pada demikian itu mathna wa furada. Mana mu'zamul azan mathna, mu'zamul iqamah furada. Mana dalil dia? Khabarus sahihaini ialah khabar makna hadis sahih. Hadis sahih, hadis sahihaini makna Bukhari Muslim. Umira Bilalun, diperintah, diarah akan Bilal. Siapa dia arah? Tentu dah Nabi. Perkataan umirtu, umirna, umiro dengan fi'il bina majhul. Maka kalau yang mengatakan begitu ialah sahabat, maka hadis itu dihukumkan sebagai marfu'. Kalau sahabat mengatakan umirtu, umirna, umiro, sahabat lain lah royak ni. Dia panggil pada hukum marfu'. Sebab apa? Sebab kaedah dianya apabila kita kata aku disuruh, murak dengan aku disuruh, siapa dia hak suruh kita? Orang hak kita hormati, yang kita takzim dia. Satu-satunya orang hak kita, orang pakat takzim kepada dia, orang pakat hormat kita dengan kata. Kalau kita kata tok guru kita, ketua kita, ketua kita. Jadi kalau ni semua kepada sahabat, siapa dia hak suruh? Nabi, tak ada orang lain. Maka dengan sebab itu dihukumkan marfu'. Jadi umira Bilalun, dia orang lain dah, tentu dah Nabi dah. Sebab kalau orang lain yang menyuruh Bilal, dia kena soreh, dia kena tasrih, dia kena tasrih, dia kena royak. Sayyidina Umar suruh Bilal, dia kena royak. Tak boleh tak royak sebab umira tu untuk Rasul. Tapi kalau tabi'i pula kata umir tu, bukan Nabi. Nabi suruh lagu mana muka dia tak berjumpa dengan Nabi. Tu. Jadi maka hukumnya hadis itu ialah hadis marfu'. Jadi diperintah akan Bilal an yashfa'al adhana, bahawa mensyafa'kan akan azan. Syafa' tu maknanya genap. Wa al-adhana wa yutira, dan mewitirkan, makna ganjil al-iqamata. Jadi wal muradu minhu, bermula murak daripadanya nyama umira Bilalun saat itu, yakni yashfa'al adhan wa yutiral iqamah tu ialah makul nahu, bare hok kami dah kata dah akan dia kema mana hok kami kata masna, kami tak kata syafa', kami kata masna. Hok yutir itu maknanya kami kata mana furada. Itulah jadi maksud hadis ni al-muradu minhu, yang dimaksudkan dikehendaki daripada hadis tu apa dia? Makul nahu, bagi kami doa ayat sana. Gap dia bagi kami ayat sana. Yang ni mu'zamul azan itu ialah al-mathna. Wa mu'zamul iqamah itu ialah furada. Hak kami doa ayat dah. Wa taswibu, makna sunat taswib. Gap dia fi azan subhi. Gap dia taswib, wa huwa at-taswibu tu qauluhu, kata muazzin, perkataan muazzin ba'dal hayy 'alatain, selepas daripada hayy 'alah. Mana hayy 'alah? Hayy 'alas salah, hayy 'alal falah. Itu dia panggil al hayy 'alatain, dua hayya. Dua hayya. Jadi gap dia taswib, lepas daripada kata hayy 'alas salah, hayy 'alal falah, dua hayya tu kata as-salatu khairum minan naum. Marratain, dua kali. Tu dia panggil apa? Taswib. Tu dia panggil taswib. Qala sunat taswib. Tu. Wa yusannu al-qiyamu fil adhani wal iqamati. Disunatke berdiri pada azan dan iqamah. Makna bukan syarat. Mana? Berapa? Laka. Ho ana dak laka dah ni, ada jatuh pula ni. As-salatu khair min marratain. Apa tu ke dia? Wal murad. Mana? Wal murad kau ada belakang. Lepas daripada marrataini. Lagi. Lepas daripada
Laka. Banyak lakanya. Padahal tak ngatuk pun. Nyata laka ni boleh. Nya tak berasa ni. Wal iqamatu telaka ni. Wal iqamatu ihda asyarata kalimatan. Iqamah dia ada 11 perkataan. Wal adhanu kalimatuhu 19 kalimatan. Azan pula dia ada kalimah dia ada 19 kalimah. Bitarji' sekali dengan tarji'. Tarji' hok kita ulangi. Tarji' belum daripada kata derah tu kata koha tu dipanggil tarji'. Hok di sini dalam bab azan ni. Wa yusannu al-isra'. Dan disunatkan bersegera bil iqamah. Ma'a bayani hurufiha, segera serta nyata huruf-hurufnya. Tu. Ya kadang-kadang yalah ni nak tiru Mekah lah konon-kononnya ni. Tu kadang-kadang kita Allah lambatnya sudah qomat kita duduk atas dia ni. Bila kalau orang sedap suara hingga sikit sedaplah gitu ni. Aninya heret nyuak supaya Mekah ni. Jadi maknanya iqamah tu isra'. Sunat kita isra' mana bersegera serta nyata tiap-tiap kalimah dia. Jangan tak butir ni, butir. Nyata bayang tu maksudnya butir molek. Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Jangan dia panjang sangatlah iqamah tu dia tak ni. Dia iqamah dia ada khasais dia. Jadi supaya dengan azan dia pula dah ni. Lama lah orang pakat bangun cacap belakang. Bila nak sudah iqamah ni. Tu. Jadi bil isra' wa yujma'u baina kulli kalimatain minha bi sautin. Dihimpun, maka dihimpunkan makna di antara tiap-tiap dua kalimah daripada iqamah tu dengan satu suara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu. Makna dua kalimah tu dipanggil ni dengan satu suara. Wal kalimatul akhirah bisautin, dan kalimat yang terakhir la ilaha illallah dengan satu suara. Kalimat yang terakhir saja. Kalimat tu makna majah lah, bukan kalimat ni. Makna satu tarkib ni. Tu. Jadi makna tiap-tiap dua kalimah daripada dengan satu suara. Tu untuk iqamah ni. Wa tartilu fil adhan, dan tartil fil adhan. Tartil ni makna macam Quran lah, tartil baca dengan sempurna. Fayujma'u baina kulli takbirataini bi sautin. Ni azan ni dihimpunkan di antara tiap-tiap dua takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu dua tak Allahu akbar, Allahu akbar. Dua suara. Tak usah kata iqamah Allahu akbar, Allahu akbar tu azan pun himpun satu suara. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu. Jadi bisautin wa yufradu baqi kalimatihi, dan diifradkan hok tinggal lagi pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ifrad. Tidak dengan satu saut, satu suara dok. Lain beza dengan iqamah tu. Lil amri bizal kalimata, kerana apa buat macam ni supaya saat itu kerana ada perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bizalika al-mazkur sani. Kama akhrajahu al-hakimu, sebagaimana mengeluarkan akan al-amru tu, mana perintah Rasul sani oleh al-hakim. Qala wa yusannu at-tarji'u fil adhani, disunatkan tarji' pada azan. Lagu mana tarji'? Wa huwa an ya'tiya bi syahadatain sirran qabla an ya'tiya bihima jahran. Iaitu tarji' ni bahawa mendatangkan dengan dua syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah sirran, baca qha dulu sebelum daripada mendatang dengan keduanya secara jahar. Mana kata asyhadu an la ilaha illallah, baca qha dulu barulah sebut dengan secara jahar. Wa taswibu fi adhani subhi wa huwa qawluhu ba'da al-hayy 'ala tani as-salatu khairun minan nawm marratain. Wa yusannu al-qiyamu fil adhani wal iqamati. Disunatkan berdiri pada azan dan juga iqamah. Maksudnya tidak berdiri. Tidak syarat berdiri. Maknanya tanpa uzur. Tapi kalau duduk ni dia sepatutnya dia tak berapa nak sesuai panggil. Tak berapa munasabah lah
Sebab apa? Sebab dia bukan macam kita baca Quran biasa, tidak. Karena azan itu dari segi makna bahasa pun dia serap juga makna bahasa tu. Al-i'lam. Jadi sesuai munasabah dengan i'lam tu bagaimana? Kena suara sebab orang panggil dia tu speaker. Apa panggil speaker dia? Suara dia derah. Tak payah pakai speaker. Derah suara. Speaker tak ada, tak sedap nak mengatik ni. Orang tak faham dia dah. Bapa kena pakai speaker nak kau. Tidak ada satu orang tu nak satu hamba Allah Taala orang panggil orang gelar ke dia tu speaker. Bapa pula. Suara dia tu derah, suara speaker dah. Tu. Jadi maksudnya untuk menjadikan suara kita agak lebih lantang dan juga latah dia panggil. Latah ni meratai, menghabisi. Itu kita tu kedudukan tubuh kita tu ialah berdiri. Dia memberi isti'adadi kepada melontarkan suara itu dengan lebih lantang lagi. Tu. Maka disunatkan berdiri, maksudnya tidak wajib berdiri. Tu. Fil azan, pada azan, tapi kita tak tahu tu bila tu maknanya dia azan tu diri kau duduk dalam bilik kabar-kabar buka bilik pakai baju panas aja mana dia muka duduk dalam bilik dia panas sauh lah sebab ada ikom panas sauh. Al-qiyamu fil adhani wal iqamati. Sunat ala alin, di atas tempat yang tinggi. Sebab itulah dia ada masjid zaman dulu dia ada menara. Dia ada menara tu. Jadi kalau ada lagi masjid-masjid zaman dulu, dia ada menara, naik atas menara itulah. Jadi suara tu dia latah paling jauh. Berbanding kita duduk bawah ni. Ini tija ilaih, jika diberhajatkan kepadanya kepada aling sana. Kalau berhajat maksudnya ialah tempat tu makna nak jadi latah ramah tu nak jadi sejauh-jauhnya orang panggil latah suara kita wa tawajjuhu lil qibati, maksudnya azan dan iqamah tu dalam keadaan kita tu berhadap kepada kiblat, itu makna sunat. Wa an yaltafita bi unuqihi fihima yaminan marratan fi hayya 'ala shalah. Jadi disunatkan bahawa berpaling dengan tengkuk. Berpaling dengan tengkuk bukan dengan dada fihima, pada keduanya. Pada keduanya, yakni azan dan juga iqamah. Yaminan maknanya berpaling dengan tekuk ke arah hala ke kanan, makna arah kanan marratan sekali. Mana? Fi hayya 'ala shalah. Pada kata, yakni pada masa dia kata dalam azan dia hayya 'ala shalah. Marrataini fil adhan, dua kali pada azan. Moga azan tu dua kali. Sebab masna. Jadi dua kalilah. Wa marratan fil iqamati, sebab iqamah kata furada, mana sekali je. Wa shimalan fi hayya 'alal falah, ni berpaling ke kanan, ni berpaling ke shimal, ke kiri pada kata hayya 'alal falah. Kadzalika lagu tu juga yani marrataini fil adzan wa marratan fil iqamah. Min ghairi tahwil sadri, dengan tanpa berpaling dadanya. Jangan paling dada. Maksud paling dada bukan kata tak sah, tapi sunatnya begitulah makna dada, jangan duk paling dengan tekuk je. Tu anil kiblati, jangan tahwil, berpaling dadanya daripada kiblah. Wa qadamaihi an makanihima, jangan berpaling dua tapak kaki dia tu daripada tempat kedua tapak kaki tu, jangan berpaling. Wa an yakuna, jadi tapak kaki tu tetap jangan paling tekuk juga kaki pun tapak kaki. Ada orang lagi tu makna kalau kita mana ni tapak kaki pun dia halih paling juga. Bukan dengan dada. Gitulah orang kata kalau azan tu masa kata hayya 'ala shalah paling ke kanan. Jadi hak tu orang royak gitu je, orang royak dia pun paling dengan dadanya, dengan tapak kakinya. Hak seorang lagi tu dia mengaji, dia belajar. Tak usah kata kita ikenoklah
ngaji kitab matla ataupun sulam bertadi boleh jadi ada dah kitab Hidayatus Sibyan umpamanya paling tu lagu mana kaifiat paling tu jadi ayat tu sunat paling ke kami kaifiatnya macam mana jadi dia tak tahu secara tafsili. Wa an yakuna kullu minal muadzin wal muqimi adlan fi syahadah, dan disunatkan bahawa tiap-tiap daripada muazzin baik, orang yang iqamah baik, adlan ialah orang yang adil fi syahadah. Naknya adil pada syahadah. Jadi adil pada syahadah dia lebih mana adil pada syahadah. Tu. Naknya adil pada syahadah. Jadi kalau orang Tino tak boleh. Aliyah sauti, tinggi suara dia. Hasanahu. Mana yang tinggi hasanahu dan elok akan dia akan suara. Sampai kalau boleh lah, kalau dah tak ada arah orang hok suara sedap dia tak mau wano tak kira lah siapa pun wa kuriha, dan dimakruhkan azan dan iqamah min fasikin, daripada orang yang fasik, wasabiyin, dan daripada sabi, kanak-kanak mumayyizin. Makruh juga kanak-kanak mumayyiz. Pak kalau ghair mumayyiz koko lagi tu. Wa a'ma wahdah, dia kanak-kanak balik ni tidaklah banyak sangat umur dia Jadi kalau aqallu sinil bulugh tis'un sini kamariyatan mana takriban mana 9 tahun kamariyah takriban. Itu kemungkinan tengoklah makna budak ni makna balik. Jadi balik itulah mana tak makruh lah. Kalau memayyiz masih lagi makruh. Wa ahma wa a'ma wahdah, orang buta sore-sore dia azan makruh. Dia kena ada orang yang adil di sampingnya. Apa? Tolong royak waktu semaya. Sebab waktu-waktu ni dia kena tengok. Sama ada tengok alamat waktu hok asliyah ataupun hok panggil badaliyah, hok ganti kepada asliyah. Tu. Hok asliyah gap dia tengok matahari, maksudnya tengok bahaya matahari. Tu. Jadi kena tengok jatuh matahari lagu mana yang dikatakan jatuh mana, dia kena orang panggil celek. Melainkan yang berlaku kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia seorang tu tak apa, sebab Tuhan beri kelebihan kepada dia. Dia boleh bang. Masuk waktu subuh tu maknanya dia dapat ada satu bang. Orang lain tak boleh nak pecah bang tu. Bang itu hanya dapat dikesan oleh dia je. Dia bila main wah bang sama buat begitu dia cek. Amin. Jadi mana waktu itu dia orang panggil idrak. Al-waktu idrakul waktu itu ialah bil basar. Ialah dengan penglihatan. Tu. Maka dengan sebab tu makruh a'ma wahdah. Orang hok tidak buta pun ramai duk salah salah berawal tak masuk waktu lagi. Tu dia nak kepada orang yang adil, yang siqah, tidak terbunah tu. Dia berjuru, bukan kata dia tak berjuru, cuma dia terbunah. Dia lain. Hok berjuru tu dia panggil dari segi dianah. Hok terbunah ni dari segi dobit, dari segi itu dia kurang di situ. Kurang teliti. Tu. Wa junubin makruh junub. Dalam keadaan berjanabah dia azan. Wa muhdisin hadas kecil. Hadas kecil tak ada air semaya lah. Gomong semata. Mana? Kita tengok sendiri lepas pada azan molek dia pergi ambil air semaya. Bermakna sahani tak ada air semaya lah. Tu dia. Dia dah jadi kebiasaan tugas dia tugas seharian dia. Dia biasa dah begitu. Wal karahatu li junubin asyaddu. Makruh azan itu bagi orang berjanabah itu lebih kuat berbanding dengan wal karah li junubin lebih kuat daripada orang yang berhadas kecil. Wahya fil iqamati aghlazu. Fil iqamah yakni al-karahah
wahya al-karahah fil iqamah al-junub. Nah, junub pada iqamah itu lebih berat berbanding dengan azan. Ya, bandingnya antara orang berhadas kecil, berhadas besar, makna berjunub. Jadi berjunub tu lebih asyad, lebih kuat makruhnya. Lepas tu, orang panggil banding antara B dengan iqamah. Nisbah kepada orang berjunub, ataupun orang berhadas kecil pun maksudnya karahah itu lebih aghlaz, lebih berat, lebih besar pada iqamah. Sama ada muhdis berhadas kecil ataupun berjanabah. Berbanding dengan azan. Jadi kalau azan tu hingga sikit makruh dia. Kalau iqamah tak ada air semaya lagi ataupun apatah lagi, janabah 2 kali dia panggil. 2 lapis tebal ni. Tu. Qala wa yushtaratu fil azan wal iqamah. Disyarat kepada azan dan iqamah at-tartibu. Syarat bermakna wajib. Kena tertib Allahu akbar dulu. Baru asyahadah. Tak boleh nak sonsel tak boleh. Wal wila'u jangan senggel lama berturut-turut, itu syarat dia. Baina kalimatihima, di antara kalimah-kalimah keduanya azan dengan iqamah. Murad dengan kalimah ni bukan sebutir kalimah ni. Dia panggil macam 2 kalimah syahadah, itu majaz. 2 kalimah syahadah. 2 kalimah kok mana kan asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimah apanya? Berapa kalimah tu? 4 kalimah ni. Dia panggil kalimah. Tu. Wali jamaatin jahrun, dan bagi jamaah, mana azan itu makna jahar. Maksudnya maknanya disyarat, maknanya kena jahar, kena azariyah lah. Mungkin semai jemaah. Wa dukhuli waqtil adzan wa dukhuli waqtin, dia syarat dia kena masuk waktu dulu. Tak masuk waktu nak azan tak boleh. Illa malaikat azanus subhin. Malaikat azan subuh saja yang boleh kita azan, tak ada masuk waktu semaya subuh lagi. Famin nisbil lail, maka daripada separuh malam. Wah, kalau kita kira ni. Jadi orang hok sejak sebelum masuk waktu tu, dia kira nak perengeh dalam tu sikit ni. Tu. Kalau pukul ni orang panggil pukul 2, azan dah dia marah kok gelah ni. Tapi boleh. Mana separuh malam yang kedua maksud dia. Nisful lil akhir. Okey, nisful lil awal. Nisful akhir. Malam bagi 2. Mereka ambil bahagian kedua. Wa yushtaratu fil muadzini wal muqimi. Disyaratkan maknanya wajib. Wajib mana disyaratkan pada muazzin dan juga muqim al-islamu. Wajib dia tu kena orang Islam. Mana syarat orang Islam wa tamyizu. Jadi maknanya tamyiz, syarat dia tamyiz, tapi sunatnya ialah orang panggil mana hak takdir dia kata kul ma'zim mungkin mana saat ni dia kata wasabiyan ma itu makruh harus tapi makruh. Tu. Kanak-kanak memayyiz yang azan boleh ke tak? Boleh. Syarat dia kena memayyiz. Kalau tidak memayyiz tak boleh. Kanak-kanak memayyiz ni tak boleh lagi. Boleh dah kanak-kanak yang memayyiz, maknanya sekitar umur 7 tahun lah hak galiknya. Memayyiz ni boleh beza, ada cemar, cuci, boleh masuk, dia boleh melakukan pengurusan diri pada tahap yang paling basic, dia boleh dah. Boleh berdikari pada perkara-perkara hak paling basic lah. Kita kata boleh masuk dah. Jadi hak ghair mumayyiz hukumnya adalah makruh tadi dia kata. Makruh tapi harus, maksudnya boleh. Dia jadi. Jadi cuma makruh. Jadi makna harus tu haruslah. Syarat dia mumayyiz, tamyiz. Mestilah ada sifat tamyiz. Tapi semata-mata tamyiz tidak baligh, itu makna makruh. Duduk tangga makruh. Syarat dia Islam. Lagi pula mana tamyiz. Wali ghairin nisa az-zukratu. Orang nak azan, nak iqamah bagi selain daripada orang perempuan, jamaah orang perempuan. Bermakna jamaah laki-laki, dan juga orang panggil khunsa.
muskil. Itu muruk dengan kata ghairi nisa az-zukurah dikenal jati azan. Kalau jama'atul zukur kena jati azan. Itu yang khunsa. Mana orang perempuan ialah boleh diazan untuk jamaah perempuan sahaja. Tu. Wa yusannu muadzinani lil masjidi wa nawih. Disunatkan ada 2 muazzin bagi masjid. Sebab apa? Lah nak waktu 5 kali saya tak buat kerja apa jadi muazzin ni. Jadi kalau seorang agak nyanyi nak supaya juga tak imej tu. Jadi sunatnya 2 muazzin bagi masjid dan seumpama masjid. Wa min fawaidihuma setengah daripada faedah 2 muazzin tu apa? An yu'adzina wahidun lisubhi qabla al-fajr. Seorangnya dia azan bagi subuh tu belum daripada fajar, wa akharu ba'dah untuk waktu subuh. Wa yusannu lisami'il mu'adzini ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.